Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina kutubil 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamul malaikatul muqarrabin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang dihormati Tuan Guru Besar Cik Syahrul bin Hussein, barisan guru-guru, seterusnya murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memanjangkan usia kita sehingga kita hidup ke saat ini. Dan yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita sehingga kita hidup dan bertemu kita dengan semulia-mulia bulan, iaitu bulan Ramadan. Para murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kami kita menelusuri satu sejarah ataupun satu peristiwa yang terbesar di dalam sejarah Islam. Sebenarnya ini bukan di dalam sejarah Islam, akan tetapi pada sejarah alam ini, iaitu tentang penurunan sebuah kitab yang termulia, iaitu Al-Quran. Sebagaimana yang kita telah fahami bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebanyak berapa kitab semua? 104 buah kitab. Maka dalam 104 buah kitab itu, maka hanya 4 buah kitab sahaja yang kita mengetahui akan namanya, sebagaimana yang telah kamu semua pelajari kitab-kitab tersebut. Maka dalam 4 buah kitab tersebut, maka ada satu kitab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dan penjaminan daripada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak akan berubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami jugalah yang memeliharanya. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, mari kita lihat di antara beberapa fakta yang mana dia tidak akan boleh berubah. Jadi benda-benda ni kamu kena ingat sampai mati. Itu supaya kita faham bagaimana sejarah penurunan Al-Quran ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Bagaimana ayat yang selalu kalau kamu dengar ataupun daripada sudut biasanya bila menjelangnya peristiwa nuzulul Quran, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Maka pada setiap tahun kita akan menyambutnya pada peristiwa 17 Ramadan. Disebut sebagai nuzulul Quran. Perkataan nazala maksudnya apa? Turun. Maka Al-Quran ini turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah sebagaimana yang ada pada hari ini. Contoh, Quran ada pada kita sebuah hari ini. Tengok di rak penuh Quran. Dari sudut asal sejarah, Quran bukan turun sekaligus begitu. Akan tetapi Al-Quran ini melalui beberapa proses. Yang pertama, kita perlu lihat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ada satu tempat nama dia Lauh Mahfuz. Semua tahu apa dia Lauh Mahfuz? Pernah dengar perkataan Lauh Mahfuz? Pernah? Bahasa mudahnya pengkalan data. Tahu pengkalan data apa? Semua makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ni, semua data dia di sana. Cuma kita ni Allah Ta'ala tak bagi tengok ni. Maksud data tu apa? Siapa nama kamu? Siapa ibu kamu? Siapa bapa kamu? Apa pekerjaan kamu? Kemana kamu nak pergi? Semua tempat, semua perkara itu ada pada yang disebut sebagai Lauh Mahfuz. Maka di sini ada poin penting. Yang pertama, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Sebab selalunya murid-murid ataupun pelajar-pelajar dia akan keliru. Sebab
bila disebut ada dua tempat di langit, pertama Baitul Izzah, yang kedua Baitul Ma'mur, jangan terlupa. Kalau dalam peristiwa hijrah, murid-murid pelajar-pelajar dia selalu bertukar tentang nama gua. Pertama gua Hira, yang kedua gua Sur. Jadi dia kata Nabi bersembunyi dalam gua Hira. Udah. Sedangkan gua Sur. Jadi dua benda ni selalunya tertukar. Okey. Baitul Izzah ialah tempat penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Ma'mur ialah rumah pengibadatan penduduk langit. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kata Nabi, sesungguhnya di langit itu ada satu rumah tempat pengibadatan sebagaimana ada di rumah pengibadatan penduduk bumi di bumi. Iaitu mana? Di Kaabah Al-Musharrafah. Akan tetapi di langit ada satu tempat pengibadatan sebagaimana kata Nabi SAW, iaitu para malaikat yang setiap hari akan masuk kepada rumah tersebut sebanyak 70,000 dan tidak akan keluar sampai hari kiamat. Sehari 70,000, sehari 70,000, sehari 70,000 masuk sampai hari kiamat. Begitulah banyaknya malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus pada malam Al-Qadr, sekaligus, dan penurunan daripada Baitul Izzah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam memakan masa selama 23 tahun. Lama ke sekejap? Lama ke kejap? Tu yang Quran ada pada kita hari ini, tu nak boleh dapat pada kita selama 23 tahun. Dan pada permulaan penurunan Al-Quran, dia bukanlah ditulis, akan tetapi dihafal oleh para sahabat. Dihafal. Turunnya wahyu, siapa malaikat yang membawa wahyu? Malaikat Jibril. Maka turun kepada baginda SAW, lalu Nabi SAW baca, sahabat dengar, lalu sahabat hafal satu. Nabi Mu 236 ayat. Dan menunjukkan bahawa itulah yang dihafal. Al-Quran itu disimpan di dada-dada para sahabat. Maka sepanjang tempoh 23 tahun ni macam-macam benda berlaku. Bayangkan, Quran ni tak ada, yang ada hanya dalam dada-dada para sahabat. Sebut tak surah apa? Sebut dan ayat apa? Sahabat baca. Nabi baca, sahabat hafal. Nabi baca, sahabat hafal. Itulah proses sepanjang keberadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tengok sikit dalam sejarah, selepas kewafatan Nabi SAW, maka Islam dipimpin oleh khalifah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq inilah bermulanya cetusan yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang adil untuk menghimpun Al-Quran. Muncul. Kenapa? Kerana pada ketika itu Sayyidina Umar dia menyaksikan bahawa berlaku satu pertempuran di kalangan para sahabat yang pergi berperang, iaitu gugurnya 70 orang sahabat. Satu peperangan yang berlaku di Yamamah, yang mana menewaskan dan yang telah membunuh ataupun yang telah menjadi syuhada sebanyak 70 orang sahabat, yang mana kesemua mereka ini adalah penghafal Al-Quran. Jadi maknanya Quran ini disimpan pada setiap dada-dada para sahabat. Jadi bila sahabat ni meninggal, bila sahabat ni mati terbunuh dalam peperangan, maka ketika itu datang kekhawatiran pada Sayyidina Umar, macam mana Al-Quran ni kalau kita nak teruskan untuk generasi yang akan datang. Maka ketika itu bermulanya cetusan. Maka seterusnya diteruskan oleh sahabat-sahabat yang lain sampailah zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka dia telah melantik beberapa sahabat untuk menghimpun dan menulis kembali Al-Quran itu, sehinggalah Al-Quran itu dibukukan. Cuma untuk kita renungi dan kita insafi sejarah penghimpunan Al-Quran ini, supaya kita faham betapa susah, betapa payahnya orang-orang terdahulu. Mereka ini berjuang bersungguh-sungguh untuk memastikan bahawa Al-Quran ini sampai kepada kita, supaya kita faham harga Al-Quran ini. Bukanlah Al-Quran itu pada mula-mulanya cantik sebagaimana yang ada hari ini. Hari ini sebut nak warna apa, nak besar mana, semua ada. Betul? Ya. Jadi hal itulah dia memakan masa yang begitu lama. Itu sebab kalau kamu pergi dalam Expo Tamadun Islam, kamu akan melihat artifak-artifak sejarah, utamanya tulisan Al-Quran yang terawal
Maka di sana kalau kita tengok tu, kita tak boleh nak baca baris, tak ada huruf, tak ada pusing lah ke mana pun, atas bawah sama je, tak boleh nak baca. Maka itu awalnya. Maka kalau kita lihat pengorbanan orang-orang terdahulu, bagaimana mereka mencantikkan Al-Quran ini, supaya apa? Supaya mudah dibaca dengan adanya titik, dengan adanya baris. Hari ini kita ada titik, ada baris. Bahkan Quran di rumah kita, tak ada orang rasa dalam rumah dia ada satu je Quran. Betul tak? Macam-macam Quran. Dalam bilik Quran, ruang tamu Quran, sampai dalam amari pun ada Quran. Amari cawan pun ada Quran. Tempat simpan cawan tapi Quran ada. Taklah salah, cuma nak bagi faham banyaknya Al-Quran. Maka kerana itulah kita perlu menghargai tentang apa yang ada hari ini, terutamanya daripada sudut bagaimana untuk kita memahirkan diri kita dengan bacaan Al-Quran. Terutamanya murid-murid yang masih berada pada usia yang muda. Quran ini bukan dibaca ataupun daripada sudut difahami mengkhatamkan Quran itu sekali seumur hidup. Dah, Quran ini dibaca berterusan. Sampai bila kita nak baca? Sampailah kita mati. Itu sebab ilmu Al-Quran ini penting. Kalau ilmu matematik, kalau kamu belajar, sampai mana bila nak belajar, nak guna ilmu matematik? Ustaz bukan menafikan kepentingan ilmu, cuma nak bagi faham. Kalau kamu mengaji ilmu sejarah, lama mana kamu nak guna ilmu tu? 80 tahun esok nak cakap lagi bab sejarah? Tak ada lah. Esok umur 80 nak kira matematik ni? Tak ada lah. Tapi Al-Quran, sampailah kita mengucapkan kalimah yang terakhir, iaitu ketika kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita memerlukan Al-Quran. Maka kerana itu kamu mesti memperbetulkan kembali perspektif diri, terutamanya tentang Al-Quran. Benar, ilmu, semua ilmu bagus, tapi dalam banyak-banyak ilmu ada ilmu yang terbagus. Maka kerana itu kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, semua ulama-ulama ataupun ahli-ahli ilmu, mereka ini orang yang mencipta ilmu-ilmu yang kalau kita tengok dasar utama mereka semua adalah penghafal Al-Quran. Al-Khawarizmi, betul, Al-Farabi yang mencipta. Kalau kita tengok ilmu matematik, ilmu perubatan, Ibn Sina, semua ni bukan sekadar ulama, akan tetapi orang yang mencipta ilmu-ilmu yang baru dalam bidang-bidang yang tertentu. Sebab kalau kita tengok semua sejarah-sejarah mereka didasari dengan Al-Quran. Kenapa? Kerana semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Semua ilmu ada dalam Quran. Mungkin tertanya, macam mana dalam semua ilmu ada dalam Quran? Betul, nanti kamu akan mempelajari bidang tersebut lebih mendalam, maka di sana kamu akan mendapati apakah yang dimaksudkan bahawa semua ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Untuk seterusnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan beberapa kemuliaan kepada Al-Quran. Maka di antara kemuliaan-kemuliaan yang Allah Taala beri, kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, maka kata para ulama, satu-satunya amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita berdasarkan ganjarannya, berdasarkan huruf, ialah membaca Al-Quran. Tak ada amalan lain. Amalan lain, Tuhan kita jumlah kamu sembahyang maghrib daripada mula sampai habis, jumlah sembahyang tu Tuhan hitung semua, lalu Allah Taala bagi pahala. Tapi Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala kepada kita berdasarkan huruf yang kita baca. Dalam Al-Quran ada lebih kurang 300,000 huruf, ada lebih kurang 300,000 huruf, ada lebih kurang 72,000 kalimat di dalam Al-Quran. Maka bayangkan, setiap huruf itu digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ganjaran. Sebagaimana kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfan wa lamun harfan wa mimun harfan. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf, dan setiap huruf itu diberikan ganjaran dengan asyaratul hasanat, dengan 10 kebajikan. 10 kebajikan bukan makna RM10. Kalau RM10 hari ini kita baca alif lam mim, RM30 dah mungkin. Banyak kan? Banyak tak berhenti tak? Tak berhenti. Tuhan takkan bayar kita RM10, sebab Tuhan kita maha kaya. Maka kerana itu, kita perlu menjadikan Quran ini sebagai teman harian kita. Setiap hari kita mesti perlu membaca Al-Quran. Itu sebab kata para ulama, sekurang-kurangnya kita perlu membaca Al-Quran sebanyak 30 ayat sehari. 30 ayat sehari ini bukan campur Fatihah. Cerdik dia. Fatihah Ustaz dah berapa kali? 17 kali ya?
Dan ini maknanya selain daripada itu. Sehingga kata orang untuk menyelamatkan kita daripada tergolong daripada golongan orang-orang lalai. Maknanya kalau 30 ayat sehari kita tak boleh baca Quran, maka kita tergolong dalam golongan orang-orang lalai. Usahakan diri kita bagaimana untuk kita menghabiskan sekurang-kurangnya sehari 30 ayat. Sehari 30 ayat mesti habis. Susah macam mana, payah macam mana, tetap mesti menghabiskan 30 ayat. Sebab kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Quran, dia mahir membaca Al-Quran, maka esok Allah Ta'ala akan bangun dan dia bersama dengan malaikatul bararah, malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi barang siapa yang susah dia baca Quran, rangkak, tegak-tegak, maka kata Nabi SAW, lahu ajrani, baginya 2 pahala. Pertama, pahala susahnya dia membaca, dan kedua, pahala dia membaca Al-Quran. Maka tidak ada alasan untuk tidak baca Quran. Apa alasan? Ustaz, saya baca rangkak pun dapat pahala. Nampak? Orang yang baca Quran rangkak dapat 2 pahala. Pertama, pahala susah dia baca, tegak-tegak, susah dia nak sebut, dapat pahala tu. Kemudian pahala dia membaca, maka dia dapat dua pahala. Kerana itu Nabi SAW diingatkan kita, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabiha. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, sesungguhnya Al-Quran itu esok dia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan pertolongan kepada pembacanya. Jadi Al-Quran ni dia bukan sekadar teman kita di dunia, akan tetapi dia adalah peneman kita hinggalah kita berada pada alam akhirah. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok daripada sudut apakah sinar yang dibawa oleh Al-Quran, kita perlu lihat bahawa dengan turunnya Al-Quran ini, maka dia telah merubah ketamadunan manusia. Quran ini bukan sekadar untuk kita sahaja orang yang beriman, tetapi dengan turunnya Al-Quran ini, dia merubah ketamadunan manusia. Daripada manusia yang tidak mengetahui nilai-nilai kehidupan, maka membawa erti yang besar dalam merubah ketamadunan dan nilai kemanusiaan. Al-Quran menceritakan kepada kita itu sebab kalau kita tengok, Al-Quran lah yang memerintahkan kepada kita untuk pertama, berlaku adil. Salah satu daripada contoh, siapa yang perintah kita untuk berlaku adil supaya kita tidak menzalimi? Maka Allah Ta'ala menyatakan ia di dalam Al-Quran. Lagi sebut melakukan sebarang bentuk kebaikan. Betul? Semua itu sama beritahu. Maka tidak lain dan tidak bukan, semua itu panduan daripada Al-Quran. Daripada sudut apa jua, sifat-sifat, adab-adab, perkara-perkara kebaikan, maka semua itu telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Suruh kita buat baik, dalam Quran yang suruh kita buat baik. Bahkan kebaikan-kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala sebut bukan tentu besar baru Allah Ta'ala kira. Kalau kita baca dalam surah Al-Zalzalah, Allah Ta'ala firman apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan ke syarran dulu. Dua jenis kebaikan. Satu, Allah Ta'ala kata siapa-siapa yang beramal walaupun sebesar zarrah. Zarrah ni besar mana? Kalau belajar sains, zarrah besar mana? Boleh tengok tak dengan mata? Tak boleh tengok. Zarrah ni paling halus. Tapi Allah Ta'ala halusnya dia dalam memberi pahala kepada kita. Tuhan tak kira lombok. Macam kita sekilo RM10, betul? Lagi 2 lombok RM10 pakai lombok Tapi Tuhan tak kira lombok pahala untuk hamba-hamba dia. Tapi Allah Ta'ala kira pahala kebaikan dan kejahatan kita berdasarkan zarrah. Zarrah ni terlalu halus. Kita senyum, kawan kita pagi ni datang sekolah senyum, dapat pahala tak? Ini jumpa kawan masak, jumpa nak makan orang, dia lewat bangun sahur tu, bangun-bangun tengok kawan tu kan, maka senyum dah dapat pahala. Senyum tu pun dah besar daripada zarrah tu. Beri salam, tak kira lah pada kawan ke, pada guru ke, tadi datang sampai-sampai jumpa ustaz, jumpa ustazah, jumpa cikgu, Assalamualaikum cikgu, pahala tak? Pahala. Semua benda nilai-nilai ni pahala di sisi Allah Ta'ala. Kita duduk ni, saat ni kita duduk dalam majlis ilmu, duduk kita ikhlas betul, baca Al-Quran, nak dengar perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, pahala tak? Pahala banyak mana pun kita tak tahu Allah Ta'ala beri pahala. Bila kita tahu? Ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak mustahil
dengan benda-benda yang kecil inilah nanti yang akan memasukkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita esok masuk syurga bukan pasal kita semayang. Bukan kerana semayang tu tak wajib, semayang tu dah memang kerja kita, betul. Kita tak semayang, kita kena lah. Kita esok masuk syurga bukan pasal puasa kita, sebab puasa tu wajib, memang kerja yang kita kena buat, tanggungan yang Allah Ta'ala tanggung pada kita. Akan tetapi dengan melakukan amal-amal yang kecil inilah yang akan mungkin menjadi asbab pemberat kepada timbangan kita dan menjadi asbab untuk kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kita banyak dengar kisah-kisah ada orang yang masuk syurga bukan pasal semayang, masuk dia kerana rahmat kepada binatang, sayang dia kepada binatang, bukan orang pun, binatang. Pernah dengar kisah kan? Ada makhluk Allah Ta'ala, dia masuk syurga kerana dia kasih kepada seekor anjing, kerana ada rasa kasih dia. Pasal apa? Kesian tengok dia hanya bagi minum dia, maka di situ nak menunjukkan tentang apa? Sifat kebaikan. Maka kerana itulah dalam hidup kita ni, kita jangan berkira untuk melakukan kebaikan walaupun kecil. Ada sampah dalam kelas kita, memang bukan kita buat, tapi kita tahu nilai pahala, ambil buang untuk sampah. Maka daripada sudut apa jua kata nama kebaikan, selagi mana dia tidak bertentangan dengan agama, maka kita lakukan, sama ada kita dilihat ataupun tidak dilihat oleh manusia. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, untuk yang terakhir dia, di antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pahala kepada kita apabila kita memandang, salah satunya ialah dengan memandang mushaf. Masalahnya memandang Al-Quran. Quran ni bukan sekadar baca, dengar dapat pahala, lagi memandang dapat pahala. Maknanya kalau kita buka Quran, tengok Tuhan bagi pahala, tapi janganlah buka tengok je. Kalau kita tak larat sangat tengok. Ataupun bahasa mudah, kita tak larat baca, kawan kita baca, duduk tepi dia untuk dengar, dapat pahala. Maka itu sebab di antara adab-adab. Maka kerana itulah murid-murid dia telah diajar bagaimana adabnya kita dengan Al-Quran betul. Adab Al-Quran ni jangan lupa. Kalau bawa Al-Quran, di antara adab yang pertama, bawa pegang Al-Quran tu atas pada pinggang. Yang terbaik peluk. Kadang-kadang ada yang bawa dalam beg, kadang dibibit di beg tu. Kitab Al-Quran ini tak sama dengan kitab-kitab lain. Walaupun sebenarnya kitab lain pun kita tak diajar untuk meletakkan bawah, untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada ilmu. Binikan pula Al-Quran. Maka ketika kita memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, pastikan kita mengikuti segala adab-adab yang ada pada Al-Quran. Soalan daripada sudut buka Quran, bukan macam buka buku cerita. Dia buka, buka. Buku apa ni? 300, pegang, buka. Itu adab. Itu sebab adab ni dia kena latih waktu muda. Kalau tak dibuat waktu sekarang, takkan umur 40 esok boleh jadi, takkan jadi. Maka beradab ni penting. Adab kita dengan ilmu. Atau buku-buku pelajaran sekalipun, bila nak buka dulu. Ni kadang-kadang kalau ada benda yang Ustaz Wati, buku tu campur, lepas cikgu ada ke depan. Itu di antara benda-benda yang tak sepatutnya kita buat. Imam Syafi'i, imam mazhab kita, sikit kisah dia. Imam Syafi'i ini dengan guru dia, sewaktu dia buka selai buku, selai muka surat, dia akan pastikan bahawa tidak ada sebarang bunyi yang dapat didengari oleh guru dia. Itu Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Dia hormat dengan buku dia. Dia buka helaian buku kitab, dia akan pastikan bahawa guru dia takkan dengar dia buka helaian. Begitu hebat adab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu sebab ilmu dia melaut luas. Pasal apa? Bukan sekadar dia mengaji, tetapi dia di antara murid yang cukup beradab dengan guru dia. Imam Syafi'i ini banyaklah sejarah, nanti kita akan cuba. Imam Syafi'i ini antara kelebihan Allah Ta'ala bagi pada dia, kalau kita buka buku, contoh muka surat 1 dan 2, sebelah betul. Kita baca muka surat 1, muka surat 1 lah yang kita faham betul. Itu pun belum tentu faham. Tapi Imam Syafi'i ini kata para ulama, kalau dia buka 2 buku, 2 muka surat, dia tengok 2 muka surat dia dapat. Tak tahu mata dia sensor macam mana. Kita baca, yang kita baca tu pun kita tak faham. Tapi nak cerita yang kelebihan Imam Syafi'i sederhana. Ketika usia dia berapa tahun? Ketika usia dia 10 tahun, 11 tahun, maka tu hebatnya imam mazhab kita. Itu sebab Imam Syafi'i pada bulan Ramadan berapa kali dia khatam Quran?
60 kali khatam Al-Quran. Maknanya kalau 60 sehari berapa kali khatam? 2 kali, satu dalam sembahyang, satu luar sembahyang. Maka itulah kehidupan Imam Syafi'i. Bukan dia tak buat kerja, dia kerja mengajar, tapi dia boleh membaca Al-Quran. Itu sebab benda-benda agama ni satu benda yang kita kena ingat. Memang nampak susah, memang nampak sukar, seolah kalau kita buat macam kita tak ada masa dah. Tapi sebenarnya kita belum melakukannya. Tapi apabila kita melakukannya, satu benda yang kita kena ingat dalam hidup ni ialah keberkatan. Apa pun dalam hidup ni semua kita cari berkat, betul, ilmu. Bukan kerana banyak, nak berkat, keberkatan ilmu. Umur bukan nak panjang, tapi nak berkat umur kita. Kalau umur panjang tapi tak berkat pun tak guna. Ilmu banyak tapi tidak ada keberkatan, apa guna? Rezeki bukan banyak yang kita cari, tapi keberkatan dalam rezeki. Maka semua ni ialah berkait dengan keberkatan. Itu sebab bila kita hadap diri kita untuk Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberkati masa kita. Itu sebab kita baca sejarah orang-orang hebat, kenapa mereka boleh buat? Kita pening kepala, kita sebulan pun nak habis juzuk. Macam mana susah ni? Tapi macam mana hidup mereka? Dalam sehari mereka boleh mengkhatamkan 2 kali. Ini semua perkara yang berkaitan dengan keberkatan. Masa sama je Tuhan bagi pada kita. Tak ada orang kurang, tak ada orang lebih 24 jam. Tapi kenapa mereka boleh buat? Sebab keberkatan masa yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, hasil daripada ketaatan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi murid yang dirahmati Allah sekalian, semoga sedikit sesi tazkirah kita sempena nuzul Al-Quran ini memberikan sedikit pemahaman kita tentang Al-Quran, untuk kita benar-benar menghargai Al-Quran. Selepas ini kita tahu susah orang dulu nak sampaikan Al-Quran kepada kita. Kita kena banyak bersyukur. Malaysia terutamanya kita, waktu Ustaz belajar dulu, Ustaz ada seorang sahabat daripada negara dia, nama dia Azerbaijan. Azerbaijan ni waktu dia dulu dia masih di dalam jajahan komunis Soviet ataupun Rusia dulu. Komunis ni satu fahaman yang tidak ada agama. Siapa-siapa yang agama ditembak mati juga. Ini benda yang real, bukan cerita dongeng. Ketika tu dia menceritakan pada Ustaz, dia kata sewaktu tu kalau nak mendapatkan Al-Quran terpaksa beli. Tahu harganya berapa? Waktu sekitar $200. $200 ni USD kali dengan RM4. Lebih kurang satu naskah Quran harga dia RM800. Kalau kita kat Malaysia RM800 Quran punya elok, kilat Quran, tahu besar, Quran RM800 besar lah. Tapi ketika itu Quran biasa, saiz kecil. Beli Quran tu, himpun duit terpaksa beli. Nak ada Quran dalam rumah, tu pun disuruh supaya tak dapat. Kalau mereka selongkor rumah, kalau dapat tahu ada Quran, mereka bunuh. Sampai susah dan payahnya orang-orang luar daripada negara kita. Kita hari ini sebut dia siapa nak Quran, ada je orang nak bagi, ada je orang nak bakar. Cuma kita gunakan kelebihan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ini untuk kita benar-benar memahirkan Al-Quran, mahirkan Al-Quran, supaya kita jadi orang yang benar-benar mahir dengan Quran. Kenapa usia masih muda? Umur kamu baru 12 tahun, masih terlalu muda. Banyak lagi tempoh yang cukup panjang untuk kamu memahirkan ilmu Al-Quran. Jadi saya rasa cukup dulu untuk pagi ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah dan kurang itu datang daripada kelemahan dan kedarafan diri Ustaz sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.